Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini kita belajar bab yang ke-8 iaitu sistem respirasi dalam manusia dan haiwan. So, kita tengok dahulu awal-awal ini ya. Kita kena tahu apa dia struktur respirasi. Struktur respirasi ini macam paru-paru bagi kita. Jadi struktur respirasi ialah permukaan respirasi yang membolehkan pertukaran gas berlaku dengan persekitaran luar. So, antara sel dengan persekitaran luar. Jadi di sini untuk struktur respirasi, kalau manusia kita ada paru-paru, kalau ikan kita ada insang, dan kalau katak kita ada macam kulit yang lembab dan paru-parunya. Okey, kita kena tahu juga istilah yang seterusnya ialah nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu. Jumlah luas permukaan per isi padu ini dia banyak dipengaruhi oleh saiz organisma itu. Kalau organisma itu bersaiz besar, maka jumlah luas permukaan per isi padunya adalah kecil. So, kalau organisma itu bersaiz kecil, maka jumlah luas permukaan per isi padunya adalah besar. Sebab itulah kenapa organisma yang kompleks macam kita ini, yang bersaiz besar ini, kita tidak boleh, kita memerlukan struktur respirasi untuk bernafas. Tidak macam organisma unisel lain macam ameba yang saiznya kecil, maka jumlah luas permukaan per isi padunya besar. Dia tidak perlukan struktur respirasi, organ respirasi seperti kita. Sebab dia boleh bernafas secara langsung dengan dia punya seluruh permukaan badan. Okay, ini juga menjelaskan, analoginya ringkas begini ya. Macam kalau kamu ada dua jenis gula diberikan. Satu gula pasir, satu gula icing. Gula icing tahu tak yang macam serbuk itu? Antara gula pasir dengan gula icing ini, mana yang lebih larut? Yang mana yang lebih mudah larut? Lebih cepat larut? So, gula icing yang dalam bentuk serbuk ini akan larut dengan lebih cepat kalau kamu letak dalam air panas berbanding dengan gula pasir yang diletakkan dalam air panas. Sebab gula pasir ini saiznya lebih besar berbanding gula icing tadi. Jadi jumlah luas permukaannya besar. Jumlah luas permukaan bagi gula pasir ini kecil berbanding dengan gula icing tadi. Organisma besar dia perlukan struktur respirasi yang khas macam kita untuk pertukaran gas yang cekap. Tidak macam ameba, dia tidak perlu struktur respirasi yang khas. Apa dia ciri penyesuaian dari struktur respirasi khas ini? Nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padunya mestilah besar untuk pertukaran gas respirasi yang cekap. Okey, contohnya macam kalau kamu tengok struktur paru kita, ada alveolus yang bentuknya macam anggur. So, dia macam bentuk gugusan-gugusan anggur itu. Kenapa dia bentuk begitu? Untuk tambahkan luas permukaan. Kalau macam ikan, dia punya insang itu, dia tidak rata sahaja. Tapi sebaliknya sebenarnya dia berlapis-lapis dengan lapisan yang nipis itu. Dia punya lamela itu. Kamu boleh tengok nanti ikan kalau ada mamak kamu beli ya. Kamu boleh belek buka dia punya insang. Dia bukan rata sahaja, dia berlapis-lapis. Tujuannya adalah untuk tambahkan luas permukaan. So, makin luas permukaannya besar, makin cekaplah pertukaran gas itu berlaku. Dan struktur respirasi kita itu dia mesti nipis, iaitu setebal satu sel saja untuk memudahkan resapan gas berlaku. Dia mesti setebal satu sel supaya gas oksigen, karbon dioksida itu dia boleh meresap melalui sel kita. Dan permukaannya itu mesti senantiasa lembab. Ini tujuannya untuk melarutkan gas respirasi. Kenapa cikgu setiap kali pun highlight apa sebabnya? Pasal jumlah luas permukaan yang besar bukannya untuk gas respirasi larut di dalamnya. Maksudnya di sini, bila kamu bagi poin, penerangannya mesti betul. Okey, yang seterusnya, dia mesti mempunyai jaringan kapilar. Dia boleh membenarkan pengangkutan gas respirasi yang cekap. So, ini 4 ciri ini, tolong hafal lah. Kena pusing-pusing pun dia cari ini jugalah ni. Dia mesti jumlah luas permukaan besar, strukturnya nipis dan permukaannya senantiasa lembab serta dia mesti ada jaringan kapilari darah yang banyak.
Oke, kita tengok struktur respirasi serangga yang pertama, iaitu dalam buku teks kamu dia tunjukkan belalang. Oke. Untuk belalang ini, sistemnya dipanggil sistem trakea. Oke, dalam trakea ini dia ada liang-liang kecil pada thorax dan abdomennya yang dipanggil spiracle. Yang mana spiracle inilah yang akan membolehkan udara masuk ke dalam sistem tube udara, yaitu sistem trakea. Udara ini maksudnya udara yang masuk ini adalah udara dari luar ya. Macam kita sedut. Begitu. So udara masuk melalui hidung. Kalau macam belalang ini, udaranya itu boleh masuk melalui spiracle. So trakea ini akan bercabang untuk membentuk salur yang lebih halus disebut tracheol. Kenapa dia perlu lebih halus dan lebih banyak? Satu, untuk tambahkan luas permukaan. Dia memang akan balik kepada yang tadi 4 kamu belajar tuh. So tracheol ini adalah merupakan permukaan respirasi. Maksudnya di sinilah tempat berlaku pertukaran gas. So ciri-cirinya dia ada bilangan tracheol yang banyak. Tadi dia sudah bilangkan lebih halus untuk menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas yang cekap. So dia balik lagi kepada jumlah luas permukaan yang besar. Dinding tracheolnya pula mesti nipis. Okay, kenapa nipis? Tadi balik kepada sebab ini. Untuk memudahkan resapan gas berlaku. Kemudian kenapa lembab? Untuk melarutkan gas respirasi. Jadi dia punya sebab itu bila kamu bagi penerangan mesti betul dengan poin yang kamu kasih ya. Okay. Setengah serangga akan mempunyai kantung udara di dalam trakeanya. Kantung ini berisi udara untuk mempercepatkan penghantaran gas semasa pergerakan badan yang cergas. Kiranya ini dia punya stok. Kan kalau belalang, dia ini melompat, dia terbang. Jadi dia adalah sejenis haiwan yang senantiasa aktif. Jadi kalau dia senantiasa aktif, dia kena ada bekalan oksigen yang cukup banyak untuk dia terus bergerak. Oke, so di sini kamu boleh tengok dia punya contoh. So dia ada di sini, dia punya bekalan udara, itu kantung udara yang senantiasa dia bawa di mana-mana. Kalau kita terlalu cergas, aktif, kemudian kita kurang oksigen, kita ada namanya respirasi anaerob kan, macam yang kamu belajar sebelum ini, yang sudah melalui macam fermentasi penukaran asid laktik, pengasilan asid laktik. Tapi kalau macam serangga ini, untuk backup dia punya bekalan udara itu dia bawa sendiri. Dia ada kantungnya. Sebab dia selalu aktif kan. So di sini kamu tengok yang mana oksigen meresap masuk, karbon dioksida meresap keluarlah, itu biasa. So ini tracheolnya dia akan bercabang, jadi banyak-banyak untuk tambahkan luas permukaan dan dia senantiasa lembab dan tebalnya cuma satu sel saja, iaitu nipis. Kalau kamu tengok tracheol ini akan bercabang kemudian bersambung kepada sel-sel badan sebab dia akan bekalkan oksigen kepada sel-sel badan dan sel-sel badan pula akan memindahkan karbon dioksidanya itu untuk diangkut keluar melalui tracheol dan seterusnya keluar daripada badan belalang lah. Okey. Kita tengok pula untuk ikan. Ikan dia gunakan insang. Ini paling senang, tolong tengok nanti di rumah kalau ada ikan ya. Insang ini terdiri daripada barisan filamen yang disokong oleh lengkung insang. Lengkung insang, kalau kamu nanti siang ikan atau mamak kamu siang ikan, bila dikeluarkan insang itu, ada satu yang macam bentuk sabit warna merah kan, ada dia macam yang keras-keras. Kemudian dia bersambung dengan banyak tulang-tulang nipis yang agak-agak tajam tuh bila ditarik keluar. Itulah dia punya lengkung insang tuh, itulah dia punya tulang tuh yang untuk gabungkan filamen semua. Ciri-ciri filamen ini dia banyak unjuran nipis dan pipih macam tajam-tajam itu yang dipanggil lamela. Kenapa mesti mau banyak, kenapa mesti mau nipis? Itu tadi balik kepada poin awal tadi ya. Kita panggil lamela. Bilangan filamen dan lamela banyak untuk jumlah luas permukaan yang besar, untuk pertukaran gas yang cekap, membrannya nipis untuk memudahkan proses pertukaran gas. Kemudian dia ada banyak kapilari darah untuk memudahkan resapan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Tapi dia tertinggal di sini ya. Dia ada tertinggal lah. Dia ada cakap, sebabnya kena cakap pasal permukaannya itu. Permukaannya senantiasa lembab.
untuk melarutkan gas respirasi. So ini contoh insang, ini semua insang. Dan ini yang tadi tuh, ini dipanggil lengkung insang. Ini lengkung insang. So semua ini kita panggil filamen. Tapi dalam filamen ini ada lagi yang lebih nipis itu dipanggil lamela. Ini dah lamela. Ini satu nih dipanggil filamen. Kemudian setiap satu yang macam ada gelung-gelung-gelung itu dipanggil lamela. Jadi lamela ini ciri-cirinya adalah yang pertama bilangannya banyak. Lepas itu dia nipis dan kemudian dia senantiasa lembab dan jaringan kapilari darah, ini macam kamu nampak ini, jaringan kapilari darahnya banyak. Sebabnya apa? Rujuk balik nota yang tadi di atas. Oke, kita tengok pula untuk katak. Katak ini dia boleh bernafas melalui permukaan kulit yang lembab ataupun menggunakan peparu. So, dalam keadaan kurang aktif, dia akan gunakan kulitnya yang lembab itu untuk pertukaran gas, untuk respirasi lah. Kulitnya mesti nipis dan sangat telap terhadap gas respirasi. Maksudnya, gas respirasi itu sangat mudah untuk melalui permukaan kulitnya. Kulitnya juga mesti lembab. Dan di bawah bahagian kulitnya itu mesti ada banyak jaringan kapilari darah. Kamu tengok, dia main dengan 4 poin ini saja. Sebab itu kau kena hafal. Okey, peparu katak ini permukaannya berlipat-lipat untuk tambahkan luas permukaan. Membrannya nipis untuk mudahkan resapan gas respirasi. Dan dindingnya juga senantiasa lembab, juga banyak jaringan kapilari darah. Okay. So, itu boleh baca lah ya. Okay, kemudian ini untuk struktur respirasi manusia dan penyesuaiannya. Ini yang cikgu cakap tadi, setiap satu ini adalah alveolus yang berbentuk macam anggur. Kenapa dia mesti berbentuk begini bulat-bulat-bulat ni? Sebab dia tujuannya untuk tambah luas permukaan. Okey, struktur respirasi manusia ialah alveolus. So, ciri-cirinya macam dalam yang di bawah itu, iaitu bilangannya banyak untuk tambahkan jumlah luas permukaan supaya proses resapan gas respirasi berlaku dengan cekap. Dinding alveolus sentiasa lembab supaya gas respirasi dapat melarut dengan mudah. Kemudian meresap seterusnya itulah. Alveolus ini mesti ada banyak jaringan kapilari darah untuk mempercepatkan. Actually dia bukan peresapan saja. Kalau jaringan kapilari darah, dia mempercepatkan pengangkutan juga. Pengangkutan gas respirasi. Dan dindingnya hanya setebal satu sel untuk memudahkan peresapan gas. Tadi dia balik juga dengan poin 4 tadi ya. Okay, kita tengok perbandingan dan perbezaan struktur respirasi manusia dan haiwan. So, di sini dia punya persamaan adalah kesemuanya mempunyai jumlah luas permukaan yang besar. Kesemuanya nipis, lembab dan ada jaringan kapilari darah yang banyak. Tapi perbezaannya, kalau serangga seperti belalang, struktur respirasinya adalah terdiri daripada trakeol. Kalau ikan, filamen dan lamela insang. Kalau anda ingat dua nama ni, boleh letak insang pun tidak apa. Katak, dia ada dua, kulit yang lembab dan peparu. Serta manusia adalah bagian peparu. Okay. So, yang ini kamu boleh baca sendirilah ya. Okey, di akhir lesson ini, yang cikgu minta kamu jawab adalah praktis formatif 8.1, yang mana kamu perlu nyatakan ciri penyesuaian struktur respirasi manusia. Ini terangkan tadi 4 ciri-ciri alveolus. Kemudian yang kedua, terangkan bagaimana kulit katak disesuaikan untuk pertukaran gas yang cekap. Ini mesti cerita tadilah lembab, sangat telap terhadap gas respirasi. Kemudian nipis. Nanti kamu cari sendirilah atas ya. Nyatakan ciri-ciri trakeol, ini pun ada di atas. Kemudian yang keempat, ramalkan apa yang akan berlaku kepada ikan yang insangnya terkoyak akibat tersangkut pada jaring. Yang ini boleh ramalkan bagi 1 ataupun 2 ramalan kamu pun boleh. Tapi bagi reason lah. Contohnya kenapa kamu bilang mungkin ikan yang terkoyak insangnya akan lebih cergas. Aku kasih tahu lah kenapa lebih cergas. Ramalkan sendiri ya.
So, itu saja untuk hari ini. Mekanisme pernafasan ini kita akan masuk untuk yang seterusnya. Assalamualaikum.